Saya Doktor. Naim Nordin. Saya Doktor. Nur Atikah. Saya Doktor. Nuriza Izati. Aiman Syazani. Saya Doktor. Imran, Muhammad Imran. Saya Doktor. Nur Amira Syahidah. Saya Doktor. Nurul Ashikin. Saya. Aida Nadira. Aida Nadira. Aida Nadira. Tak ada. Ayuni. Ayuni ada tak? Ayuni ni rasanya dia ada JPJ. Aznisha. Saya. Fairuz Afika. Saya. Alis. Saya. Afika. Saya sir. Okey, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sepatutnya siapa dah masuk? 22, lepas tu ada 10, lepas tu 8. Saya Doktor tak lain problem tadi. Amin Nuruddin. Amin Nuruddin, okey. Okey, yang lain tu tolong panggil lagi yang 8 orang tu. Siapa dia? Pabitran, Syakir, Akil Hilman, Zikri Zakir. Zikri Zakir ni mana? Saya Muhammad Aika, Pabitran, Natasha Syahira. Okay, Aida Nadira. Alright. Okay, kita hari ni masuk chapter baru. Sebenarnya you akan pergi chapter 4.3. Tapi 4.3 ni kita bukan skip, kita langkau. Skip langkau sama Okay. Dia berkenaan dengan variant PCM. Maknanya selain daripada PCM, kita ada yang ni. Dia variant dia. Okay, tapi untuk variant ni, saya mungkin akan upload video dia lah. Okay, video yang Sam lepas punya tu. Saya akan upload and then saya nak awak follow dekat sini variant dia. Kemudian yang kelas hari Jumaat, kelas ganti hari Jumaat, awak standby hari Jumaat pukul 10 lah yang ramai pukul 10. Bila pukul 10 hingga pukul 12 tu. Standby in case kalau saya fikir saya bagi video yang Sam lepas pun okey atau kalau buat kelas pun okey. Nantilah awak tunggulah. Mungkin ada information saat-saat akhir Saya akan tengok dulu video tu macam mana. Kalau rasa tak sesuai, saya akan buat kelas. Kalau rasa sesuai, saya akan upload video saja. Okey. Okey, kita pergi, kita akan masuk balik sama ada saya akan hantar video atau kita akan masuk kelas untuk chapter 3 ni. Okey, chapter 4 ni, kita ni penting sebab dia akan masuk, saya akan buat quiz. Okey, saya akan buat quiz dan ada juga soalan untuk final. Baik, untuk digital modulation line coding. Baik, salam sejahtera. Kita semula. As an outcome, concept of different type of line coding dan solve problem line coding. Kenapa perlunya line coding? Ialah disebabkan yang ni. Kalau kita melihat kepada gambar raja ni, line coding dan juga binary modulation, ASK, FSK, PSK ni berlaku di dalam modulator. So jadinya bila awak dah dapat awak dah dapat result of the PCM system tu, di mana awak dah dapat digital signal, melalui proses converting, sampling, quantization dan coding tu. Dan coding tu ialah final result dia lah. Dan bila awak nak masuk kepada modulator ni, dan the next process ialah source encoder. Yang mana source encoder ni ialah dia buat
line coding. Line coding tu, kenapa perlunya line coding? Dalam moderator dia buat dua perkara ni dan kita akan tengok chapter 4 dan chapter 5, di dua-dua ni kita akan tengok. Kita tengok pada line coding dulu hari ni. Kenapa perlu line coding? Ialah process of converting binary data. Binary data ni digital signal tu lah, sequence of bit ataupun turutan of bit. Bila sebut bits ialah yang ni lah ni, yang digital data ni 0101 101 ni. Okay, ini ialah bits. Bit, kosong tu ialah bit. Bila 01 ialah bits. 0101 maknanya kosong tu bit. Okay, tu a digital signal. Okay, bermakna sekarang tu a digital signal ni, the whole ni kita panggil digital signal. The whole ni, the whole of the bits ni, bermakna kalau di dalam satu kapal atau dalam satu kereta, kereta tu ialah digital signal dan di dalam digital signal tu ada bit. Bermakna penumpang dalam kereta tu adalah bit. Dia punya analogi dia. Okay, awak boleh faham macam tu. Ataupun dalam boat, kan, boat tu ialah digital signal dan penumpang di dalam boat tu adalah bit. Okay. So the pattern of voltage, current or photon is modified to represent the digital data. Ini maksud dia, inilah proses yang awak nak convert kepada digital data tu. Kan? Bila you ada voltage, you ada amplitude, dan bila ada amplitude, you akan bila tak ada voltage, kosong lah. Bila ada amplitude, dia akan jadi satu. Dia bila dia turun 0101 itu voltage ataupun current ataupun photons. Okay, bila dia ada amplitude ataupun dia react, dia melompat ke apa ke, dia bergerak, dia melompat, dia vibrate ke atau buat aktiviti apa-apa, dia macam dia ialah umpama dia ada amplitude, ada energy. Okay, dia spike. Okay, is modified. Okay, melalui signal, electrical signal, dia modified, representative data. So yang itulah kita buat, kita dapat sinusoidal tu, daripada sinusoidal tu dia convert pada digital on a transmission link. Okay, so binary satu map represent positif ni contoh, maps to positive 5 volt square pulse dan binary 0 to negative 5 volt pulse. Tapi dia ada juga dalam case 0 ni dia tak semestinya negatif, dia boleh jadi kosong. Okay, kosong volt ataupun negatif. Dia bergantung pada teknik. Ada teknik yang kita, bermakna dalam line coding ni ada few teknik yang mana kosong ni akan represent sama ada 0 volt ataupun negative volt. Okay, so and then yang satu ni pula, dia tak semestinya pada, ni setting ni semua bergantung pada user ataupun factory, orang kata factory setting apa kan. Dia bergantung sama ada satu volt, 2 volt, 3 volt boleh jadi. Dan ada pula boleh jadi apabila dia signal tersebut di bawah 5 volt, dia consider kosong juga. Ada mana 5 volt dan ke atas, dia consider satu. Okay, so benda ni boleh berubah berdasarkan kepada setting by the factory ataupun user. Okay, so kemudian bila dia melalui encoder, so dekat encoder ni berlakunya line coding dan juga binary, apa dia panggil tadi, binary modulation. Dan bila dia keluar daripada tu, hasilnya ialah yang ni lah, digital signal ni, dalam bentuk graf ni, dalam bentuk diagram yang macam ni. Dia bukan lagi 101010, dia dalam bentuk graf. Kalau analog kita nampak akan ada sinusoidal, tapi dalam digital ni kita nampak square wave. Okay, kebiasaannya square wave sebab hasil daripada digital tu. Okay, kemudian decoder ni dia akan transform balik kepada asal dan dia akan keluar. Dan kebiasaan digital ni, sender dan receiver adalah bukan human voice daripada suara kita ataupun suara burung ataupun daripada mikrofon. Dia adalah kebiasaannya daripada device, daripada handphone kita kan. Kebanyakannya daripada device. Kebanyakannya ada juga dalam case, tapi tak adalah, mana ada, sebab digital ni human yang create teknologi tu kan, dia bukan datang daripada nature. Okay, bila human yang create teknologi tu, dia datang daripada device atau machine. Right. Okay, why we need line coding? Sebab to match
Okay, daripada process of PCM, kita ada information analog signal masuk PCM, kita convert pada digital. Kemudian daripada digital tu, ini binary data ni ialah digital signal lah. Binary data 1010 ni macam masuk line coding. Kemudian sepatutnya dia ada binary modulation dan sebagainya. Kemudian dia keluar sebagai digital signal. Okay. Ni ada perbezaan di antara kita boleh letak sini juga digital data. Okay. Dengan digital signal. So data dan signal adalah dua perkara yang interrelated. Dua perkara yang berlainan tetapi dia berhubung di antara satu sama lain. Dia adalah daripada digital signal ni adalah faktor yang datang daripada digital data. Okay. Kemudian the purpose of the line code is to match the output signal to the channel. Bermakna dia nak, bila dia nak sambung, dia nak keluar, dia nak transmit ataupun dia nak hantar data tersebut, dia kena ada channel yang match dengan data tu ataupun channel yang allocate, yang ditetapkan untuk data tersebut. So dia kena match. So jadinya to match the output signal to the channel for baseband transmission. Baseband transmission ni awak faham kan? Apa itu baseband? Saya tanya balik, apa itu baseband? Open to the floor. Siapa nak jawab? Apa itu baseband? Daripada awak buang masa je menunggu-nunggu, baik awak sampuk. Siapa yang tahu? Apa itu baseband? Apa itu baseband? Apa itu broadband? Hello? Apa itu baseband? Alis, apa itu baseband, Alis? Signal yang belum modulate original information. Bermakna analog signal lah. Okay. Okay, analog signal tu adalah baseband lah. Alright. Okay, line coding also allow the following process to be done to the digital data. So, bermakna sekarang, proses yang berlaku semasa untuk transmit digital data ni, ataupun proses yang berlaku ialah untuk dia convert pada digital signal dan transmit lah data synchronization. Bermakna data yang terhasil tu dia synchronize, susunan dia synchronize. 101 mengikut turutan, synchronize. Kemudian kalau berlaku perubahan lokasi dia tak synchronize, bermakna kalau PCM yang awak dapat daripada hasil conversion tu awak dapat 1011 katakanlah tetapi bermasa dia hantar, location tu berubah, dia jadi 1011 ataupun 1000. Okay, so jadi dia dah tak synchronize. Okay, jadi bila dia tak synchronize, dia akan detect. Sebab macam mana dia nak detect? Ialah dia akan detect boot tu dulu. Okay, dalam proses penghantaran ni dia akan detect boot, and then baru dia tengok di dalam boot tu synchronize penumpang tu ataupun data yang ada dalam boot tu. Macam mana dia punya synchronization dia? Dia sebelum dia hantar dia dah bagi tahu, macam kita hantar parcel, dia ada record. Okay, record nombor siri lah apa semuanya. Sama juga dalam kes ni data transformation ni, dia dah record dah. Dia ada boot, dalam boot tu ada digital ataupun dia ada frame, dalam frame tu ada digital. Macam kita panggil satu frame. Satu frame ni sebagai digital signal. Okay, dalam bentuk frame. Di dalam frame tu ada digital data. Okay, mana digital signal dan digital data. Baik. Kemudian dia ada error detection. Dia akan detect. Kalau perubahan synchronization pun dia akan detect, dan perubahan data tu sendiri pun dia akan detect, dan dia akan juga buat correction kepada data tersebut. Dia boleh buat correction kepada data tersebut. Jadi itu pentingnya kenapa. Sebab tu awak nampak performance digital lebih menyerlah, lebih perform berbanding analog, sebab data kalau berlaku error, dia akan baiki error tu, detect dan correct. Okay, dalam terms ni kita ada data element, data rate, signal element dan signal rate. Okay, data element, apa yang dikatakan data element tu ialah number of value or label used to represent data. Maknanya yang ni dalam data element tu adalah digital data. Okay,
1001 bit tu ialah data elemen, bit. Okey, bit ni 0101 ni ialah data elemen dan juga dia juga dipanggil digital data. Okey. Sebab dia kan number of values or labels. Labels ni kita dapatlah 01 apa semua label yang ada proses of PCM tadi kan. 000 kalau 3 bit, 101 lah apa ni labels ni. Used to represent data either binary kosong atau 1. Okey. Kemudian data rate ni ialah apabila dalam tempoh tertentu, dalam tempoh 1 second, kebiasaannya 1 second, berapa banyak data tu. Okay, the rate at which data element are transmitted, yang dihantar dalam tempoh 1 second, berapa banyak data yang dihantar. So kita panggil dia data rate. So dia ada tempoh dia second. So ini berkenaan dengan data. So signal element pula, number of value or label allowed in a particular signal. Bermakna kita boleh anggap ini sebagai signal element yang frame ni, yang kita panggil boat ataupun kita panggil kereta, sebiji kereta kita boleh panggil, ataupun sebiji boat, ataupun kita boleh panggil kita ni sebagai satu frame, sebagai signal element yang mana di dalam signal element ni ada a few bits kan, number of value or label allowed in a particular signal, yang dibenarkan dalam satu frame, yang dibenarkan di dalam satu frame ni berapa banyak bit yang dibenarkan. Itu yang dimanakan signal element. Okey, signal rate ni ialah ataupun signal rate, modulation rate, ataupun kita panggil baud rate. Signal rate kita dah tengok dah sebelum ni dekat nota 4.1 rasanya. Signal rate, modulation rate, signal element per second ataupun kita panggil baud rate ni ialah dalam tempoh 1 second berapa banyak signal element yang boleh dihantar. Okey, berapa banyak signal elemen yang boleh dihantar. Bermakna kalau dia boleh dalam 1 second dia boleh hantar 2 signal elemen, tetapi dalam setiap satu signal elemen tu mengandungi 1000 bit. 1000 bit. So dia boleh, bila kalau dia boleh menghantar 2 signal elemen, dia boleh menghantar 2000 bit dalam tempoh 1 second. 2000 bit per second, ataupun dia panggil 2 baud. 2 signal per second. Okay. Macam tu lah contoh. Boleh follow. Cakap ni boleh follow Prakash? Boleh sir. Boleh? Prakash, sir. awak dulu UMP ke mana? Politeknik? Politeknik sir. You dah belajar ni kan? Belum sir. Belum? You Politeknik mana? Sorry? You Politeknik mana? Politeknik Shah Alam sir. Politeknik Shah Alam, dia panggil apa? Poli apa? Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sir. Short form dia apa PSA. PSA sir. Oh, PSA. Bukan macam Kuantan ni, Polisas ni bukan Poli something ke? Tak sir, PSA je. Tak ada Okay, so you belum belajar ni pasal ni? Belum sir. Atau yang berkenaan dengan okey, yang slide seterusnya. Saya rasa dekat diploma UMP ada belajar ke? Siapa? Alis ada belajar? Ramiza? Siapa diploma sini? Dalam ni siapa diploma UMP? Hello? Oh, seorang pun tak ada. Awak semua direct pada matrikulasi terus masuk. Dan yang daripada diploma tu masuk degree tak ada dalam ni. Prakash, awak diploma kan? Diploma poli kan? Yes sir. Apa ni, Basanta? Hello? Hai. Masuk itu hilang. Basanta? Mana Basanta? Ajmal? Ya, saya doktor. Awak daripada mana? Politeknik tak? Politeknik mana?
Kota Baru. So ada sentuh bab ni? Tak pasti, tapi komunikasi tu ada lah subjek ni. Subjek. Tapi Mungkin konten dia? konten tu mungkin lain kot, tak sama kot, tak detail sangat kot. Tapi awak dapat assumption sekat sekat analisa ke apa ke? Subjek yang prerequisite. CA lah dapat tu. Dapat transfer. CA pun ada belajar? CA, ada belajar apa? Ada belajar CA kat Politek Kota Baru? Ada. Okey, siapa yang daripada diploma UMP dalam ni? Ramai je sir. Ramai, apa saya diam je bila tanya. Okey, diploma UMP dah belajar? Dah sir, tapi tak mendalam lah. Siapa ajar? Lecturer ke? Ah, Kalau saya dulu Samran dengan Dr. Hisham. Dr. Hisham tu dah share section lain lah. Oh, okey, mana Dr. Hisham dengan Samran? Tak sentuh sangat. Ya, tak sentuh sangat Bukan tak sentuh sangat, tak mendalam lah. Tak mendalam Okey. Tak mendalam tu maksud mendalam tu kena tak boleh nak evaluate. Okey, so yang benda ni ada pernah tengok? Ada pernah tengok signal elemen versus data elemen? Ada pernah tengok data ni, nota ni? Kalau diploma UMP pernah? Pernah rasanya. Tak. Pernah tengok? Ada? Tak berapa ingat tapi rasanya pernah. Okey, yang lain tak nak bantu ke? Semua lupa dah. Siapa lagi diploma? Ramiza, awak diploma? Hello Ramiza. Shikin? Oh Shikin. Shikin? Hilang dah baca. Ya. Awak dah pernah tengok nota ni? Macam pernah. Tak ingat juga sih. Macam pernah tapi dah hilang dah belaka. Fatihah? Fatihah? Ya, saya sir. Awak pun diploma juga? Diploma. Okey. Kita recall balik so jadinya bila ni tajuk ni penting dia kata signal element versus data element. Dia berkait rapat lah. So macam mana kita nak tentukan signal element? Ialah kita melihat kepada tempoh. Okey, ni yang ni, sempadan ni. Kita tengok pada sempadan ni. Bermakna kita mengambil tempoh. Dalam tempoh dalam tempoh yang kuning ni, ada berapa banyak graf ataupun dia punya respon ataupun dia punya hasil output. Okey, berapa banyak untuk dalam tempoh ini. So dia dikonsiderkan sebagai yang ni ialah sebagai satu elemen dan di dalam satu elemen dia ada satu data elemen. Baik, dia ada perbezaan pula. Okey, dalam tempoh yang sama jika berlaku perubahan yang macam ni. Okey, jika berlaku perubahan yang macam ni, dia ada dua signal elemen yang mana dia ada dalam ni ada satu data elemen. Tetapi the next ni, okey, dalam tempoh ni, okey, dalam tempoh ni dia ada satu signal elemen tetapi ada dua. Dia boleh jadi dua. Okey. Kemudian bermakna sekarang dalam setiap kes, saya tak sentuh lagi yang ni dalam setiap kes dia data elemen boleh berubah. Dia boleh dua data elemen sini, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 16 dalam satu signal elemen. Dan bermakna sekarang dalam dua signal elemen ni data ni pun boleh berubah. Boleh 16, boleh 1, boleh 0, boleh 0 pun boleh. Boleh 5, 6, boleh berapa saja. Okey? Sama juga dalam kes ni. Okey. Dalam kes yang sebelah ni, dalam untuk D ni,
Sebab tu saya kata saya titik beratkan tempoh ni, dia punya tempoh ni. Katakanlah tempoh ni dalam 1 second. Okey, contoh. Okey, so dalam satu tempoh ni ada berapa banyak signal elemen yang berlaku. Maknanya perubahan data, signal data tu, perubahan digital signal, okey. Kita tengok balik kat belakang ni, ini ialah digital signal. Okey, digital signal awak tu dalam tempoh tertentu, kan? Bila ada perubahan digital signal tu, daripada situ kita tentukan berapa banyak signal elemen di dalam digital signal tersebut. Okey, dan dia boleh berapa banyak data untuk signal elemen ni. Bermakna signal elemen ni kita boleh katakan di dalam board ataupun kereta atau frame berapa banyak data elemen. Okey. Dan signal elemen ni adalah dan nilai yang bawah ni kita kata one data element per one signal element. Yang mana R ni adalah sama dengan 1. Mana R ni adalah R ni penting, number of data element per number of signal element. Okey, nilai R ni akan menentukan sebab nilai R ni akan menentukan awak punya signal rate. Okey. Relation between data rate and signal rate ialah S ialah number of signal element. Okey, signal element sama dengan C kali N per R. Okey, C ni ialah case factor. Case factor ni ditentukan oleh user ataupun factory, dan kebiasaannya dia bukan kosong, sama ada setengah atau 1, tapi kebanyakannya menggunakan C sama dengan 1. Okey, so benda ni yang akan menentukan nilai R ni akan menentukan awak punya signal rate, ataupun dia panggil ni number of signal element. Yalah, dia bila dah dalam tempoh tertentu dia panggil signal rate lah. Okey, apa yang saya nak fahamkan pada awak ialah benda macam mana hubungan di antara signal element dengan data element tadi. Yang paling penting sekarang ialah tempoh tu. Okey, tempoh, sempadan tempoh, bermakna time interval. Katakanlah yang time interval tu di antara yang macam ni, sama ada dalam macam ni atau di dalam macam ni. Okey, awak nampak kesal saya kan? Kesal saya nampak kan? Hello? Kesal saya nampak kan? Hello? Nampak sir. Tengku Ajmal. Ya, doktor. Awak, siapa lagi kawan awak yang tak masuk? Aki dah masuk. Aidan Nadira ni ada Ada saja. Siapa lagi? Natasha Syahira, Nur Tasha. Pavitran belum? Prakash, awak tak panggil Pavitran Tadi call dia sir, tak dapat. Akil Hilman ni tak ada? Ada sir. Ha? Ada sir, ada. Syakir? Syakir tak ada? Syakir satu grup dengan siapa? Zakir Zikri ni satu grup dengan siapa? Dia orang ni bertiga ni satu grup ke? Dengan saya sir. Dengan siapa? Saya. Saya tu siapa? Syafiq. Syafiq. Awak tak call dia orang? Dah je tak angkat. Tak angkat. Okey. Okey, kita sambung So yang ni boleh antara hubungan signal elemen dengan data elemen. Ada soalan tak? Sebab ni kita akan benda ni kalau awak tak faham dekat sini, yang akan datang nanti awak susah nak faham. Okay. So inilah contoh. Contoh ni direct to the point je. So bila dia letak C sama dengan setengah. Tapi kebiasaannya C adalah 1. Bila C sama dengan 1, S ni adalah sama dengan N per R saja. Guna N sekarang ialah number of data rate. N ialah data rate. Dalam mana bit per second.
Okay, data rate ni bermakna dia punya signal awak tu, dia punya data awak tu, bits awak tu dalam yang dihantar dalam tempoh second. Okay. Kemudian 6 main property of line coding. Siapa ni? Pavitran. Pavitran, awak? Pavitran. Yes sir. Kenapa lambat? So connection saya ada problem sir kat sini. You kat mana? Internet connection saya kat hostel sir. Oh, you kat UMP? Ya. Internet connection problem. Okay, ni ada property dia, transmission bandwidth, it should be as small as possible. Bermakna dia kalau, kenapa dia kata it should be as small as possible ni dari segi power consumption lah, lebih kepada power consumption dan juga spectrum itself. Kan, yelah kalau spectrum tu kalau bandwidth dia besar tapi information yang you hantar tu sikit je, dia kena hantar the whole bandwidth tu untuk tu, jadi dia waste, takut dia tak nak waste membazir. Okay, power efficiency, transmit power should be as small as possible. Error detection, correction capability, it should be possible to detect and preferably correct detection error. Okay, inilah ciri-ciri 6 main property. Transmission voltage and DC component, yang ni nak menentukan bit tu lah, bit voltage and DC component ni. Ni power supply lah kira. Power supply yang nak menentukan bila positif, negatif dan sebagainya. Kemudian adequate timing content, it should be possible to extract timing or clock information from the signal. Transparency, it should be possible to transmit data signal correctly regardless of pattern. Satu atau kosong. Maknanya dia boleh, bila data tu dalam bentuk digital saja, dia boleh transfer, transparency, possible to transmit. Ya, dia boleh, sepatutnya dia boleh bila dah convert pada digital. Jadi kalau dah convert pada digital, dia ada masalah. So dia tak begitu transparent. Baik, dalam line coding scheme ni, kita ada 3 type. Kita ada unipolar, kita ada polar dan bipolar. Yang ni awak saya rasanya diploma ada ajar kan? Aida? Yang tu ada, yang sebelum tu lah tak ada rasanya. Okay, sepatutnya kalau Tengku Ajmal awak dekat poli ada ni? Ada tengok ni? Saya tak pasti doktor. Lama sangat Okay, tak ingat. Okay, dia ada 3 type unipolar, polar dengan bipolar. So macam mana yang dikatakan unipolar? Unipolar ni ialah direct to the point. Direct. Bermakna bila you ada data macam ni, 010011 ni, bila kosong ni dia akan pergi pada base. Dia bukan pergi pada negatif. Sekarang bila sebut unipolar, dia tak ada nama teknik apa. Dia pun bila sebut unipolar je dalam kepala awak akan image dia ialah bila kosong dia akan pergi base 0 volt dan bila satu ni dia akan pergi pada positive volt. Dia tak akan pergi pada negative volt. Okay, the next teknik baru dia akan ada negative volt dengan positive volt semua sekali. Okay, so yang ni orang kata direct to the point. Bila kosong je dia pergi kosong volt dan bila satu ialah 1 volt, positive volt. Okay, ni bila panggil unipolar. Unipolar. Okay, kemudian kita ada polar. Dalam polar, kita ada this type, this teknik. Okay, non-return to zero and NRZ iaitu L dengan I, return to zero, Manchester dan differential Manchester. Use to voltage label. Okay, sekarang kalau yang sekarang ni siapa-siapa yang pergi lari daripada depan komputer ke tak nak dengar ke apa ke, baik dia tunggu depan komputer sekarang. Sebab benda ni sangat penting. Okay. Kalau awak tengah buat kerja apa-apa ke, berhenti. Fokus sekarang. Baik, dia guna 2 label, positif dan negatif voltage. Okay. Mula-mula sekali kita tengok kepada polar type yang no return to zero, yang L. L ni ialah label. Label ni dia melihat kepada positif atau negatif voltage lah, L tu. So dia senang, signal never return to zero, never return to zero. Okay. And the voltage during a bit transmission is labeled 1 atau 0, no synchronization, can use start bit for synchronization purpose. Okay. Katakanlah dia start daripada 0 volt, dia start daripada sini.
Dia start daripada luar ni. Okay, luar ni dia tak ada data lagi. Dia start pada 0 volt. Baik, bila dia start daripada 0 volt, once dia jumpa kat sempadan ni sempadan, setiap time interval punya sempadan ni time kita panggil time interval. Kan ke dalam PCM code system tu, awak kena tentukan time interval ni. Kan? Masa awak buat sampling tu ialah menentukan time interval. Quantization tu ialah menentukan label. Okay? Itu perbezaan di antara sampling dengan quantization. Kalau awak masih lagi keliru apa itu sampling dan apa itu quantization, dengan bahasa mudah dia ialah sampling ialah nak menentukan time interval ni dan quantization ialah nak menentukan label dia. Okay, so mana dekat sini label dia yang ni lah, positif dan negatif label dia. Baik, escape. Baik, sekarang bila dia jumpa data yang macam ni 101011 ni, bila menggunakan teknik ni, dia akan daripada start daripada okay, bila dia start daripada sini tak ada data, bila dia jumpa sempadan dia nampak ada 1, dia akan automatically dia akan pergi pada positive label. Sampai kepada sempadan ni dia akan tengok kosong, dia akan turun negative label. And then bila tengok sempadan ni tengok 1, okay, dia akan naik balik. So dia turun naik berdasarkan data tersebut. Okay, berdasarkan digital data ni. So benda ni senang. Dia positif bila 1 positif, bila 0 negatif. Dia tak pergi pada 0 line, 0 volt ni line ni. Dia tak pergi pada sini ya. Inilah NRZL. Okay, ni perbezaan dia di antara unipolar dan juga polar NRZL. Okay. So dengan data yang macam ni, bila unipolar dia tak akan pergi pada negative label, dalam kes polar dia akan pergi pada negative label. Tu beza dia. Kemudian kita ada I ni invert. Okay, bila dia jumpa 1, bila dia jumpa data tu 1, dia akan encountered ataupun dia akan reflect, dia akan react. Okay, dia akan react. Dia akan encountered. Okay. So, dia akan start. Katakanlah starting point daripada luar ni tanpa ada data, ini bila dia jumpa kat sempadan ni dia nampak kosong, dia akan terus dia tak ada react apa-apa. Dia terus sampai dekat 1 dia akan invert. Dia akan encountered. Dan sampai kat sempadan ni dia jumpa 1 dia akan react juga. Dia akan react. Sebab tu dia bukan terus, dia akan react. So setiap 1 dia akan react. Katakanlah data ni awak tukar pada 1, tukarkan semua pada terbalik. Terbalikkan data 1, 0, 1, 1, 1, 0, yang mana 1 ialah 0 dan yang mana 0 ialah 1. Okay. So you punya data akan jadi macam mana? Kalau dia start daripada 0, dia starting point daripada 0, bila dia jumpa 1 dia akan react. Okay. Kemudian dia jumpa 1 dia akan react. Dia akan pergi pada 0 volt, dia tak pergi pada negatif. Okay, itu perbezaan dia. Okay. And then dia akan react kat sini. And then kalau dekat sini, dia akan sampai dekat sini, dia nampak 0 dia akan terus. Dia nampak 0 akan terus, dia nampak 0 akan terus. And then kalau ni lah 1 dia akan react. Yang ni akan 0 dia akan terus. Kalau dia nampak 1 dia akan naik atas. Dan kalau dia 0 dia akan terus. Faham? Naim? Hello Naim? Oh, betul. Faham? Oh. So, apa beza ketara di antara L dengan I? Apa perbezaan ketara di antara I dengan L? Sebelum yang ni, ialah I dia tak ada negatif. L ada negatif. I dia tak pergi pada negatif. Dan juga di samping dia react pada data ni. Bila 1, dua perkara yang berbeza Dua perkara yang berbeza di antara I dengan L. Okay, I dengan L.
Itu dua perkara berbeza. Okay, so habis dekat bahagian kita panggil apa? Polar, di bawah polar kita panggil no return zero. Dia ada L dan juga ada I. Okay, yang ni dia nak bagi tahu apabila starting ni, yang point starting ni, starting at 0 volt dengan starting at positive volt. Okay, so dia bila kalau awak starting, katakanlah data yang di belakang ni, starting dia pada positive volt. Okay, let's say dia start pada positive volt. Awak ambil original data, dia start pada kosong. Jangan bukan ambil satu, dia start pada original data 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Okay, sekarang kalau dia start pada positif, apa akan jadi? The next. Prakash, apa akan jadi Prakash? Dia pergi straight ke sir. Okay, dia akan pergi straight. Kemudian Sampai jumpa satu. Dia turun akan bawah. pergi ke bawah, tapi dia tak akan pergi negatif. Okay, kemudian kat sini Dia react balik sir. dia akan react balik naik atas, kemudian dia akan react lagi. Okay, itu yang dia punya point dekat sini. So whatever point it is, awak kena tengok dia punya reaction. Bila inverter dia akan, walaupun kosong, kalau kosong dia akan react naik atas ataupun dia akan turun. Kebiasaannya dia tak akan, so daripada data ni you akan nampak bahawa dia tak akan pergi kepada negative side. Negative voltage, dia akan mati dekat 0 volt. Alright, itu dia punya maklumat daripada nota ni. Okay, boleh faham Basanta, okay? Basanta. Mana pergi Basanta? Basanta. Saya salah panggil orang ke? Basanta Rush. Pavitran okey. Semua dah hilang dah. Ramiza? Oh Ramiza. Hello? Ramiza, semua dah lari dah. Dia pergi shopping ke? Ha? Nurul Ashikin. Ya, sir. Mana pergi Ramiza? Abang kelas. Ha? Tak tahu. Tak tahu? Alis, mana pergi Ramiza Alis? Tak tahu sir. Awak tak duduk dengan dia? Tak, saya kat rumah. Sofia Dayu? Ya sir. Ada nampak Ramiza? Tahu dia tak angkat call. Tak angkat call? Dia Tidur dah ke? ada jap. Oh tak, dia tengah babysit. Ha? Dia jaga baby Jaga baby? sambil kelas. Apa ni, buat part time je, buat nursery ke? Tak, dia dekat rumah rasanya. Jaga baby siapa? Jaga baby dia ke jaga baby orang? Saya tak tahu jap. Ha? Saya tak tahu, tak sure. Jap. Oh Fatihah. Yes, sir. So apa? Boleh? Boleh faham. Akil mana Akil? Boleh sir. Kau kat mana? Kena dekat rumah sir. Wan Muhammad. Wan, Ya sir. kat mana? Dekat UMP sir. Ha? Dekat UMP. Dekat hostel? Betul. Izzah okey Izzah. Amira Syahida? Okey, sir. Okey, Hafiz Zahin. Ya saya. Boleh follow? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh.
Okey, InsyaAllah boleh tu sepatutnya dia positif side. Dia boleh lah. Kita bukan tak ada. Bila sebut insyaAllah jangan. Saya cukup tak suka bila awak nak menggunakan perkataan insyaAllah tu bila awak nak mengelak sesuatu. Sepatutnya insyaAllah tu ke arah positif. Kalau awak tak nak pergi ke majlis satu-satu, jangan sebut insyaAllah sebab awak dah mempermainkan perkataan insyaAllah tu. Sepatutnya bila sebut insyaAllah akan berusaha untuk pergi ke majlis tu. Okay? Jangan menggunakan perkataan insyaAllah untuk negatif. Sepatutnya sebab insyaAllah tu sentiasa positif. Jadinya kalau saya rasa saya tak nak attend atau tak nak kepada apa-apa, and then walaupun orang jemput dan saya tak nak, dalam hati saya kata tak nak, hanya sebab nak menjaga hati dia, kita sebut insyaAllah, tapi kita telah menegatifkan diri kita sendiri. Jadinya benda tu tak bagus. Dia akan jadi satu habit. So jangan guna perkataan insyaAllah jika awak betul-betul tak faham, bila orang tanya awak tak faham ke apa atau tak nak. Alright? So bila you sebut insyaAllah pada saya tak tahu pada orang lain, tapi saya punya anggapan ialah you are positive. Okay? Dan dia harapkan memang betul you are positive. Baik, and then kita ada return to zero. Kita dah habis no return to zero. Dia punya situasi dia macam ni. Kita ada return to zero encoding. The signal drop, return to zero in between each power. Maknanya dia akan pergi dulu kepada base. Okay, dia akan pergi pada base. Mana dia start, dalam kes return to zero ni, apabila dia jumpa kosong, katakanlah dia start. Dia sepatutnya macam ni. Dia start sama ada 0 volt atau positive volt ataupun dia boleh start daripada negative volt. Okay, dia boleh start daripada negative volt. Kita assume yang ni dia start daripada negative volt lah sebab dalam kes return to zero, selain daripada NRZI, yang lain-lain tu dia ada positif dan dia ada negatif. So kalau dalam kes ni dia jumpa kosong, dia akan start negatif, dia akan pergi ke sini dan dia akan return to zero di tengah-tengah in the middle of the time interval ni, dia akan pergi kepada zero. Katakanlah dia start daripada kosong, dia juga akan pergi ke sini sampai ke tengah dan kalau sampai ke tengah ni, dia akan, kalau kosong dia akan teruslah. Kalau in case dia start daripada positive side, kalau kosong dia akan turun. Ni dia sampai ke tengah dan dia akan terus. Betul ke? Kalau positive side, no. Kalau negatif, no. Sorry. Kalau positive side dia akan pergi sini dulu and then baru dia akan turun. Dan dia akan pergi macam ni. And then bila dia jumpa satu, dia akan naik. Okay? Saya ulang. Kalau dia start pada zero, dia akan pergi direct je. Okay, dia akan pergi direct sampai ke tengah, dia akan direct. And then bila jumpa satu, dia akan naik lah. Normal. Kalau dia start pada positif, ni, dia akan pergi direct juga, tapi dia akan turun. Okay? And then dia jumpa satu, dia akan reflect. Dia akan ikut follow ni, dia pergi ke tengah dulu. Dia akan return to the zero dulu. Return zero base. Dia akan return to zero base and then dia akan pergi ke sempadan dan dia akan tengok. Kalau kosong, dia akan pergi negative side. Sorry, saya rasa saya salah ni. Sorry. Saya rasa saya salah. In case kalau dia start daripada positive side, okay, dia akan dah masuk jumpa kosong. Kosong ni dia akan reflect terus kepada bawah. And then dia akan pergi gini. Macam ni. Bukan yang merah ni, saya salah faham. Bila kosong dia akan pergi pada negatif. And then dia akan pergi return to zero and then dia akan start macam biasa. Itu perbezaan bila dia tengok pada starting point.
Alright, ni ada, dia akan pergi kepada negatif dulu. Kalau in case yang ni ialah 1, ini ialah 1, dan baru dia akan terus. Kalau dia start daripada positif, dia akan terus. Dia akan pergi bawah, and then dia tengok kalau the next is kosong, dia akan terus ke depan. Kalau next is 1, dia akan naik ke atas. Boleh Prakash? Azmal, boleh? Boleh doktor. Boleh Prakash boleh Boleh. Boleh sir. Basanta, mana Basanta? Prakash, mana Basanta? Yes, sir. Tadi awak pergi mana? Oh, sorry, sir. I was travelling, so line tak ada. Line tak ada? Awak bila line tak ada, bagi tahulah dekat mesej ni. Oh, sorry, sir. Okay, ni lah return to zero. Return to zero Sekarang dia bergantung pada kita assume dia start dengan negative vote lah. Dia start dengan negative vote kat sini. Dan bila dia jumpa kosong, dia akan pergi terus. Okay. Tapi kalau dia start dengan positive vote, dia akan pergi ke bawah dulu. Dia akan pergi negatif. Baik, ini ialah pola bila dia ada clock. Okey, sebab tu dia kata dekat sini mana clock tu synchronization. Bermakna synchronization tu bermakna pada sela masa ni, setiap clock ni ada sela masa dia kan. Dia macam umpama dalam analog modulation you ada data information signal ataupun analog signal dan juga carrier. Dalam case digital modulation ni dia ada clock. You ada data, kemudian you ada clock. Okay, dia akan follow all the reaction tu akan follow by the clock ni. Kan? Okay, kalau kita tengok sini, dia start daripada 0 volt polar return to zero. So bila dia jumpa 1, dia akan naik atas. Okay, in case kalau dia kosong, dia akan terus. Tapi kalau dia dia start pada negatif yang macam kita cerita tadi lah. So daripada situ awak boleh bayangkan macam mana return to zero ni dia berdasarkan pada clock dan berdasarkan pada data. Okay, so tak banyak beza pun daripada yang belakang ni, sama je. Cuma tinggal lagi clock tu ialah untuk synchronize kan all the digital signal ni. Baik, sebagai untuk synchronize dan juga sebagai rujukan kepada proses tu. Okay. Okay, kemudian ni ialah return to zero. Kemudian kita ada Manchester. Dalam kes Manchester ni, kita tengok direct je lah. Bila dia kata zero ni, dia start dengan high to low dan 1 ialah low to high. Kan, dia kata sini, binary satu transition from low to high at the middle of the interval, dan juga untuk binary 0 ialah high to low. Okay, dan nota kat sini 0 high to low, 1 is low to high. So katakanlah yang ni untuk data macam ni, whatever kalau dia start daripada kosong, katakanlah dia start daripada kosong, bila dia jumpa sempadan ni jumpa kosong, dia akan start daripada high to low. So benda ni akan naik atas, high to low. Tapi in case kalau dia start daripada positif, dia akan pergi straight je sebab dah already high to low. Tapi kalau dia start daripada negatif, okay, kalau dia start daripada negatif, dia akan naik ke atas sebab dia mesti start daripada high to low untuk kosong. Tapi kalau yang ni ialah data ni adalah 1, yang kalau dia start pada negatif, dia akan low to high, dia akan pergi terus direct. Tapi kalau positif, kalau dia start pada positif, dia akan turun ke bawah dulu, dia akan start macam ni. Kalau dia 0, dia pun akan turun ke bawah dulu, dan dia baru dia start kalau yang ni ialah 1. Boleh Bazanta? Yes, sir. Ajmal, boleh Boleh doktor. Boleh nanti ada soalan nanti saya nak tanya awak lagi ni. Siapa lagi yang tak ada depan komputer ke depan handphone ke, jangan lari lah. Okay, ini kita ada a few type of the Manchester. Yang ini ialah GE Thomas dan yang bawah ni ialah IEEE 802.3. Kita follow, nota kita follow pada IEEE ni. Tetapi tidak adalah few cases
yang menggunakan GE Thomas. So bila ada dua macam ni type ni, dia ada confusion tau. Dia ada keliru. Conversion tu ada ambiguity. Can be overcome by using differential Manchester encoding. Ambiguity ni apa maksud dia ambiguity? Apa maksud ambiguity? Kekaburan. Bermakna sekarang ni kita tak pasti adakah device tu menggunakan Manchester GE Thomas ataupun bukan, sama ada proses tu menggunakan kaedah GE Thomas ke atau Manchester, sebab dia ada perbezaan dekat permulaan ni. Dalam kes GE Thomas, dia bila dia jumpa satu kan, dia start pada kosong volt. Bila dia jumpa satu, dia jadi high to low, dia terbalik dengan zero ni kalau dalam Manchester bila jumpa satu, dia akan start daripada low to high. So dia terbalik. Bila dah dia start terbalik, so dia akan berlaku kekeliruan dekat situ. So sebab tu dia overcome dengan differential Manchester. So differential Manchester ni dia panggil IEEE 802.5. Manchester tadi IEEE 802.3, ada beza So dalam kes Manchester ni ialah macam ni. Bila binary 1, dia tak ada transition, no transition. Dia tak reflect. Maknanya bila binary 1, dia umpama macam binary kosong pada teknik yang lain. Okay? Cara yang return to zero, no return to zero, yang tu dia umpama macam tu. Tetapi bila dia binary zero, baru dia akan berlaku transition. Alright? So bila awak nampak kat sini, katakanlah dia start daripada positif. Dia start daripada positif, bila dia jumpa kosong, dia akan react. Dia akan react terus sampai negatif. Dia bukan pada zero level, dia react terus pada negatif ni. Okay, dia akan pergi pada interval. Alright. Dia tak pergi pada center ni. Dia tak pergi pada center. Dia akan sama juga dalam kes Manchester. Dia tak pergi pada center. Dia terus pada negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Okay. Positif, negatif, positif, negatif. Dia tak pergi pada zero base. Okay. Manchester dengan differential Manchester, dia tak pergi pada base. Dia terus saja. Positif dia react tu terus positif, negatif, positif, negatif. Okay, sama juga dalam kes ni. So dia akan pergi positif interval tu, in the middle of the interval tu. Dan dia tengok, kalau satu dia tak ada no transition, so dia terus. Okay, dia akan pergi ni. And then dia jumpa kosong, bila kosong dia ada transition. Okay, kemudian dia jumpa kosong, dia akan ada transition. Dia jumpa satu tak ada transition. Dia jumpa satu tak ada transition. Dia jumpa satu tak ada transition. Dia jumpa kosong, dia ada transition. Dan begitulah seterusnya. Okey, ini perbezaan di antara Manchester dengan differential Manchester. Okey, katakanlah dia start pada positive side. Dia start pada positive side. Left side. Okay, katakanlah start daripada positive side. So awak akan dapat tak boleh nak ni. Okay, so daripada sini you boleh nampak yang untuk Manchester zero ialah high to low, tapi dalam case differential Manchester dia akan berlaku transition. Okay, dan dikatakan dia start daripada positif, yang ni pun positif. So bila untuk case Manchester positif, dia akan high to low. Dan satu ialah low to high. Dalam case Manchester, dia start daripada positif, dia jumpa kosong, dia akan berlaku transition, sebab tu dia turun ke bawah. So yang point-point yang hitam putih tu ialah dia kata no inversion, dan yang putih ialah no inversion, dan yang hitam tu ialah inversion. So mana kalau nak ikutkan, dekat sini ada satu lagi point hitam dekat sini, kat sini. Kat sini patut ada satu lagi point hitam, berlakunya inversion. Okay.
Okay, so inilah Manchester dengan differential Manchester tu dikategorikan sebagai bipolar. Masih lagi polar Manchester dengan differential Manchester ni masih lagi di bawah kategori polar encoding. Okay, yang apa masuk bypass kat sini? Bypass ni dia just tak ada apa masuk bypass kalau kita nak cari apa itu masuk bypass. What is mean by bypass? Uncountable, a method of ni. A method of transmitting data that avoids problem associated with the long string or 1 or 0. Okay, so it's just information. Yang ni lebih pada orang kata summary ataupun summary of the process of the Manchester dengan differential Manchester untuk converting the data tu. Okay, untuk converting, transmitting, untuk transmit, method of transmitting binary data that avoid problem, untuk transmitting the data tu. So dia buat daripada digital data, dia nak convert kepada line coding menggunakan Manchester dan differential Manchester ni. Ini ialah dia punya summary lah. Transition in middle in each bit period, transition clock and data, low to high present 1. Ini apa yang kita tengok tadi. Baik, ini ialah Manchester encoding. Okay, dia start daripada positif. And then dia akan jumpa high low, low high, high low, high low, low high dan sebagainya. Inilah time interval. Hitam putih ni time interval. Okay, kemudian inilah differential. Okay, awak perasan tak nota ni salah? Sila nyatakan apa salah dia. Hello, awak ada dapat dah nota ni? Nota ni ada download daripada Kalam tak? Hello? Dah download sir. Okay, siapa boleh jawab? Apa kesalahan dia? Sir, sepatutnya dekat kosong pertama tu dia sepatutnya turun straight. Dia move sikit dan turun. Sebab dia ada berlaku inversion. Apa ni? Kita panggil apa? Kita panggil inversion lah. Bila jumpa kosong, sepatutnya dia akan turun ke bawah ni. So nota ni salah. Dia akan start macam ni dan dia akan pergi macam ni. Kemudian bila dia jumpa satu, dia tak ada inversion. Dia akan pergi macam ni. Dia pergi kosong, dia akan start macam ni. So yang hijau ni adalah yang betul. So maknanya kalau ikut pada sini ialah pada permulaan ni, pada the first 3 bit ni dia punya saya akan tengok, kebiasaannya saya akan tengok dekat first 3 bit. Kemudian saya akan tengok dekat ujung. Kebiasaannya ada yang daripada pengalaman saya, senior awak, dekat depan ada yang betul tapi dekat belakang-belakang ni ada yang salah. Sepatutnya bila you dah depan ni betul, you tak ada masalah dekat belakang. Okey, tapi kebanyakannya dekat depan lagi dah salah. Alright, yang tu yang memainkan peranan penting. Baik, kemudian inilah differential Manchester encoding. Sekejap, ni sorry. Dekat sini okey, ni okey, Manchester ni okey, dekat sini yang salah. Sepatutnya dekat sini ialah yang macam saya tulis lukis tadi. Okey, dekat Manchester ni salah, differential Manchester ni salah. Sepatutnya dia jadi macam ni. Okay, dekat yang ni. Perbezaan dia, terbalik. Boleh Abjal? Ajmal? Mana Ajmal? Saya bela lagi tu kata. Bela? Bila dah bela tak diam je. Apa dia? Kat mana bela? Macam mana nak buat ni? Terbalikkan dia tu.
Buat apa? Dekat mana? Apa ni? Nak terbalikkan dia tu. Kenapa jadi ke bawah? Kenapa dia ke bawah? Kenapa yang ni ke bawah? Okey, nota awak faham apa? Nota yang sebelum ni awak faham apa? Yang faham macam mana? Yang ni awak faham apa? Yang ni nota ni faham nota ni? Okey, faham. Jadi terbalik. Okey, yang nota ni faham? Dalam untuk kes Manchester ni faham? Dah faham dah itu kata. Okey, yang ni faham? Yang ni faham Baru faham yang ni. Okey, so patutlah. Okey. Okey? Boleh? Boleh lah doktor. Okey, Afiq macam mana Afiq? Afiq. Nuriza. Afiq mana Afiq ni? Afiq. Nuriza. Faham? Betul faham? Okey, Afiq mana Afiq? Amira Syahida. Ya. Okey. Okey, sir. Apa yang okey? Ni Aika Riza. Aika Riza ni tak ada. Aika Riza ada ke? Syakir. Syakir ada dalam? sir. Ada sir. Oh, ni Syakir ni patut. Okey, awak okey? Okey sir. Apa yang okey? Boleh semua? Boleh. Baik, inilah dia dalam kes Manchester dengan differential Manchester ni buat dia juga dipanggil bypass selain daripada polar. Dia panggil bypass yang bypass tu tadi tu yang maksud tadi bypass tadi. Mana dia? Bypass ni lah yang masukkan method of transmitting by the avoid problem associated with the long stream of 1 or 0 ni. So it's just a general statement lah bypass ni. Okay. So yang ni ialah pro and con dia. So synchronization on mid-bit transition, self-clocking, no DC component, error detection, absence of expected transition. Yang ni bila dia boleh detect error dan tetapi dia punya con dia like at least one transition per bit time and possibly two. Maximum modulation rate is twice. Bila maximum modulation rate ni dia melibatkan bandwidth ataupun kita panggil signal rate ataupun kita panggil baud rate, dia adalah maximum modulation twice NRZ dan require more bandwidth. Okay. Lepas tu habis dah pola. Sebenarnya ada banyak lagi lah teknik lain. Kalau kita melihat kepada basic je, basic dia base kepada 4 tu. Dan researcher daripada time to time, dia masih lagi buat research dan sebagainya. Dia nak bagi lagi smooth. Okay, nak bagi smooth lagi, dia banyak lagi teknik lain. Tapi teknik lain tu base sama je. Konsep dia adalah base pada 4 tu. Okay. Base pada 4 tu dia cuma ubah dari segi, mungkin dari segi clock dia ataupun dari segi asas dia tak ubah lah. Dia mungkin dia tambah something untuk improvekan lagi cepat, supaya lagi cepat dan sebagainya. Okay, kemudian kita ada bipolar encoding yang kita panggil bipolar ni kita ada unipolar, polar dan bipolar kan. Dalam konsep of dalam line coding ni kita ada 3 perkara ni. Unipolar, polar dan bipolar. So bipolar ni mewakili AMI, alternately mark inversion. Okay, AMI, short form dia AMI dan dia adalah alternately mark inversion. So dia ada 3 label, positif, zero dan negatif. Label tu, bila sebut label ni awak faham, awak kena faham voltage ni label tu. Positif, zero dan negatif, dan binary zero represent by no line signal. Okay, bila zero, dia kosong-kosong lah.
no line signal. Dan satu ni represent by positive or negative pulse. Bermakna dia akan alternate. One pulse alternate in polarity. Bermakna bila dia start jumpa satu, dia akan alternate. Yang dimasukkan alternate nanti kita akan tengok. The loss of signal is a long string one zone. Zero still a problem. Okay. Yang macam mana yang dikatakan itu ni, katakanlah data ni, bila dia kosong, dia tak ada signal lain kan. Tetapi dia bukan dekat negatif, dia akan pada zero base. Zero volt, zero base. Zero base. So bila kosong, dia kosong. Tapi bila dia jumpa satu, dia akan naik, dia akan react. Kemudian kosong, tapi bila dia jumpa the next satu, dia akan lawan kepada yang depan ni. Okay, dia akan lawan kepada depan ni. And then yang ni pun dia akan lawan kepada the next yang ni. Dia akan jadi positif. Dan yang ni, the next ni, dia akan lawan kepada yang ni, dia akan jadi negatif. Dia akan react. Sebab tu dia akan dipanggil alternate. Alternately positive and negative ni. Okay. Itu yang dimasukkan the first are positive and negative alternately. Okay, katakanlah kita ubah data ni jadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. So macam mana dia akan jadi? Prakash, dia akan jadi macam mana Prakash? So awak bila jumpa satu dia akan jadi macam mana Prakash? Ajmal macam mana? Mana si Afiq ni? Afiq. Tasha ni baru masuk. Tasha. Oh Tasha. Yes, Awak tidur. tak, saya memang selalu ni terlepas. Sorry sir. Yelah, kenapa? Terlepas? Apa alasan terlepas? Sebab saya ni Tertidur. tidur lewat. Yelah. Okay. So macam mana ni Ajmal? Oh Ajmal. Ya, saya doktor. So yang ni apa jadi ni? Yang ni? Di atas. Yang ni lah, yang alternate ni. AMI ni. Untuk data 10110001 ni. First tu naik atas. First tu dia akan naik atas. Kemudian Turun bawah. turun. Lepas tu Yang ni turun bawah. dia akan turun. Lepas tu Lepas tu alamak, naik atas. dia akan naik atas. Lepas tu Yang ni turun. dia akan turun. Lepas tu Turun dia juga. akan turun ke? Dia akan turun ke? Tak pasti je tu. Kat konsum tu saya sangkut. Dia akan turun tapi dia dekat base bukan negatif. Silap. Tengah-tengah. Okey, kemudian Straight. straight lagi. Ini Ni apa data ni? Data ni apa? kosong. Straight lah. Straight lagi. Yang ni bila tu turun bawah. Turun bawah. Okey, so ini result awak yang hijau tu bila ditukar data tu. Baik. Okey. Mana si Afiq? Afiq Zahid. Mana Afiq Zahid? Ya, saya doktor. Oh, gimana? Saya pergi tanda tadi. Tanda sokmo. Okey, okey, so bila dah kita dah habis AMI apa semua dah habis. Sekarang ni kita bila nak dapatkan signal rate, bila data tu kita dah dapatkan dia punya signal, kita dah dapat dah dia punya yang ni, signal digital signal. Ni, yang dimasukkan dengan ni. Setelah berlaku proses ni, kita dah dapat dah digital signal tu. Apa yang kita buat tadi, AMI lah, Manchester lah, apalah untuk menghasilkan digital signal tu. So bila kita dah dapat digital signal tu, kita nak tahu berapa banyak data tu yang boleh ditransmit. Kan?
berapa besar data tersebut. So kita gunakan kaedah ni lah, S sama dengan N per R. Sebenarnya N ialah bit rate dan R ialah number of data element, number yang kita patah balik yang kat belakang. So the baud rate for line coding can be calculated ni Baud rate, bila sebut baud rate ni sama dengan signal rate ataupun signal element rate ataupun signal rate. So dia dapat S sama dengan N per R ni. N dia ni bila kita compare pada equation yang belakang tu dia ada C. So dekat sini bila kita considerkan C tu sebagai 1. Bila C sebagai 1 kita dapat N per R. So bila nak dapatkan untuk case yang ni berapa signal dia, signal rate dia. So yang ni lah kita akan kira signal rate dia berdasarkan kepada N dan R, nilai N dengan R. Okay, semua pun sama. Alright. So kalau awak compare di antara dua ni, adakah dengan yang ni dia fix pada data elemen hanya satu, dia berubah hanya signal elemen, ataupun kita panggil R dia bila sama 1 dan juga setengah. So kita nampak bila R tu sama setengah, signal rate dia lebih besar berbanding dengan R sama dengan 1. Okay. Kemudian dekat sini kalau kita compare bila R dia 2, okay, kita comparekan one signal element dekat sini dengan one signal element dekat sini. Kita dapat bila data tu berubah, yang ni 1, yang ni 2. So kita nampak apa? Signal rate dia adalah 1000, yang ni adalah 2000. Bermakna bila data tu bertambah, signal rate tu makin berkurang. Bermakna yang ni lebih better. Okay, kita akan syarat-syarat untuk transmission tadi, dia kena bandwidth, power consumption kena kurang dan sebagainya. So bila signal rate ni kurang, dia punya power consumption dan juga bandwidth tu kurang, small. Yang ni 2000, so dia lagi besar. So makna sekarang untuk satu signal elemen dengan satu data elemen adalah lebih kurang bagus berbanding dengan satu signal elemen dengan dua data elemen. Okay. So bermakna kalau kita tengok yang ni pula, dia adalah apabila 3, 4 data, bermakna lagi besar signal elemen dengan data elemen tu makin lagi bagus lah. Okay. Dia hanya 1,500 berbanding dengan yang ni 4,000. Alright. Siapa yang masuk? Ada orang masuk ke? Aika, apa hal Aika? Oh Aika. Syed Aika. Hello. Siapa yang mau masuk tadi? Aika. Aika? Hai. Awak tulis mesej ke apa? Syed Muhammad Aika. Syed Muhammad Aika Rizal. Awak masuk kan? Aika? Mana Aika? Dia keluar balik. Ni siapa? Danish. Oh Danish. Mana Danish? Ini tu sir. Ha? Ini. Daniel ke? Daniel ke? Saya Daniel. Ya sir, saya Daniel. Saya kat rumah. Dengar? Faham? Faham. Okay. Sekarang ni, the next ni, saya nak awak semua fikir dan bagi tahu jawapan dia. Dalam nota ni, ada satu yang salah. Bagi tahu saya, mana dia yang salah? Faham kan soalan? Ada satu yang salah dan bagi tahu saya mana yang salah.
Yang introvert tu ke? Apa dia? Yang introvert tu ke? Yang interval yang mana? Apa dia interval? Yang NRZ tu. NRZ inverted. Inverted introvert pula. NRZ inverted maknanya Negatif. bermakna dekat 1 tu dia akan pergi kepada mana? Dia akan naik, dekat 0 tu patut turun ke terus je? Bukankah dia tak ada negatif Dia memang ada atas je, sebelah atas. Dia inverted, dia sepatutnya tak ada negatif. Betul, okey. Dia tak ada negatif 1. Yang kedua, dia bila 0 tu betul ke? Tak ada agak. Okey, bila dia 0, kalau dia start 0, bila dia 1 naik, dia sepatutnya bila jumpa 0 dia terus je. So mana dekat nota dia mengatakan bahawa inverted mana inverted. Inverted ni ialah bila dia jumpa 1 dia akan encountered, bila dia jumpa 0 bila dia jumpa 0 dia akan 1 dia akan encountered, tapi bila jumpa 0 dia akan terus je, dia tak ada reflect. Dia bukan patah ke 0. So jadi betul lah. Kan? Mana yang ni bila dia jumpa 0, dia tak akan pergi pada 0 base. Dia akan terus je. Betul? Faham? Inverted. Dia cuma bila jumpa 1, dia akan reflect. Okay, tapi bila jumpa 0, bermakna sekarang dalam proses yang ni, daripada 1 ni dia akan reflect, dan bila dia jumpa 0, dia akan terus saja. Dia betul lah. Untuk proses daripada 1 ke 0. Betul. Tetapi bila dia jumpa 1, dia akan reflect. Tapi cuma adakah dia akan pergi pada negatif? Okay, kalau tengok pada nota, dia tak akan pergi pada negatif kan? Dia tak ada pergi pada negatif, betul? Betul. Okay, so mana sekarang bila dia tak pergi pada negatif, mana NRZ tu ada, NRZI di sini adalah tak kurang, dia adalah salah. Sepatutnya dia tak pergi pada negatif ni. Okey, nota kita untuk cek sama ada nota kita silap ke tak, awak boleh cek juga dekat internet. Adakah sebenarnya NRZ ni memang tak pergi negatif ke atau macam mana? Confirmkan lagi. Okey, apa lagi? Ada lagi yang salah ni? Apa lagi? So differential Manchester encoding. Differential Manchester coding, kat mana salah? Yang starting point dia. Starting point dia, okey. Starting point dia kata bila ada 1, bila dia jumpa 1 dia no transition Bila dia jumpa 0 dia transition macam tu? Yes sir. So, okey. Sekarang ni kebanyakannya dia start daripada 0 volt Yes sir. Okey, kebanyakan pun semua start daripada 0 volt. Okey, kalau start daripada 0 volt, sepatutnya bila 1 dia tak ada transition, and then sepatutnya dia start daripada sini lah. Ya, dia sepatutnya jadi macam ni akan jadi macam ni. Dalam kes ni dia start daripada masalah dia start pada 1, 0. Tapi dia start pada 1. Okey. Kalau dia start pada 0, sepatutnya dia tak ada transition, dia akan terus sampai center. Sepatutnya macam ni. Dan dia tak ada transition. So bila jumpa 1, yang ni sampai tengah. Jumpa 1 sampai tengah dia akan turun. Okay, sampai tengah ni dia akan turun. Dan dia naik balik. Dia akan turun sini dan dia jumpa 0. 0 dia akan berlaku transition. So dia akan follow. Alright, betul. Differential ni pun salah. Bermakna dia akan start daripada, kalau in case dia start daripada 0 Kalau dia start daripada positif, adakah dia betul?
Kalau dia start pada positif. Salah lagi kan. Kalau positif, dia tak akan berlaku, dia akan betul lah. Kalau dia start daripada positif, dia betul, dia tak ada berlaku transition. So dia akan terus saja. Kalau dia start daripada positif. Kalau dia start daripada positif, ya dia betul. Kalau dia start daripada negatif, dia kena daripada, dia akan pergi macam ni. Okay, dia jumpa kosong, dia transit. Nampak? Faham? Faham? Ajmal, faham? Boleh doktor. Prakash okey? Boleh doktor. Okey, lagi Manchester macam mana Manchester? Aida, macam mana Manchester Aida? Afiq? Daniel? Manchester ni betul ke tak? Salah agak tau, depan tu. Salah juga, kenapa? Balik tu, satu. So dia start daripada kosong. Dan apabila dia start daripada kosong and then dia jumpa satu ni lah sepatutnya Dia turun bawah Z balik. dia low to high kan? Low to high, so dia akan jumpa kosong. Kosong ni low, high to low, so dia akan pergi macam ni. Ya. Okay, dia low to high, so dia akan pergi macam ni. And then high to low, dia akan pergi macam ni. Then low to high, dia akan pergi macam ni. Low to high, dia akan pergi bawah. Low to high, dia akan pergi bawah. High to low, dia akan maintain ke depan. High to, yang ni dia akan naik. High to low. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay, sekarang dia suruh apa? Dia suruh calculate the baud rate. Calculate the baud rate. So, apa baud rate dia? Apa formula dia? Basanta. Apa formula dia Basanta? Ramiza mana Ramiza? Oh Ramiza. Hilang dah. Oh Ramiza jaga baby ke jaga baby? Ke alasan selain pergi nak tandas? Mana Ramiza? Tasha? S equal to N over R. Apa? S sama dengan N per R. So berapa dia punya calculate? Berapa signal baud rate dia berapa? Baud rate. Okay, dalam kes ni macam mana you nak tentukan R? Adakah awak assume atau awak akan kira R? Macam mana awak nak tentukan R? Okay. Awak boleh, kalau kita nak ambil pada macam ni tadi, setiap dia tak ada dalam tu kalau 3 signal element, okay. Signal element ni ditentukan bila dia ada reflect pada di antara sempadan ni. Okay. Di antara setiap sempadan tu dia reflect. Okay. Yang ni pun dalam antara sempadan ni dia ada reflect. Tapi in case kalau tak ada reflect, adakah kita akan mengambil dia sebagai, katakanlah macam ni. Kalau macam ni, bila dia ada, okay, dalam kes macam ni, bila ada reflect, dia mengambil kira sebagai 2 signal element. Tapi dalam kes macam ni, bila ada reflect, dia akan mengambil 3. Katakanlah dalam kes yang ni,
dia tak ada reflect. Adakah kita mengambil sebagai satu signal elemen ataupun 3 signal elemen juga? Dalam contoh macam ni, bermakna kalau kita mengambil pada kira comparison di antara yang ni, bila dia reflect di dalam tempoh yang masa yang sama, dia akan consider sebagai 2. Tapi bermakna kalau tak ada reflect, maknanya dia akan kira 1. Kalau melihat kepada rujukan yang ni, dekat kes ini, apabila ni terus saja, kita akan consider itu sebagai satu signal elemen. Okay? Boleh tak kita menggunakan pemahaman yang macam ni untuk kita kira signal ni? Okay, kita contoh ambil yang unipolar RZ. Kita akan ambil tempoh daripada sini sehingga sini. Okay? Sebab dia bagi macam tu yang dia suruh calculate. Kita nak confirmkan R itu adalah 1. Okay, kita akan ambil signal elemen 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Data dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So mana sekarang R awak adalah bersamaan dengan data elemen bahagi dengan signal elemen. Mana 9/6. 9/6 dapat berapa? Almost dekat 1 9/6 dapat berapa? 5. 3/2. 1. Betul lah. 3/2 lah. 3/2. Bermakna lebih daripada 1.5. Kan? 1.5. So dia tak akan ada lebih daripada 1. Dia antara 0 hingga 1. So dia menganggap bahawa R itu adalah 1. Okay? Kiranya kita nak confirm pula dekat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sama, 9/6. Macam mana pula dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5. So 9/5 bagi sama dengan berapa? 1/8. So dia akan ambil 1 juga. So sama dengan Amy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9/8 pun lebih daripada 1. So mana every ni pun, yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni lagi banyak lah dia punya signal elemennya. Mana? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 bagi 18 berapa? 0 point something. 1/2. 0.5. 9 bagi 18. Bukan 18 bagi 9. Sebab data elemen per dengan signal elemen. R ni, nilai R ni, R ni awak ialah number of data elemen. Mana data elemen bagi dengan signal elemen. So dalam kes tadi untuk Manchester, kita ada data elemen dia ialah 9. Macam mana dapat 9? Itu yang data tadi lah, data all this data ni, 1010 ni. So ada 2, 4, 6, 8, 9. Data elemen ialah 9. Dan signal elemen dia adalah sebanyak 18. So R dia adalah setengah. Baik, kemudian untuk differential Manchester, signal elemen dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sama. Dalam kes Manchester dengan differential, R dia adalah sama dengan setengah dan yang lain-lain tu R dia adalah sama 1. So bermakna sekarang untuk setiap teknik ni awak kena calculate baud rate dengan dalam kes ni dan untuk unipolar ni S adalah sama dengan 9 SN ialah data N ialah number of bit dah. 9/6 ke apa tadi kan sama dengan 1.8 baud rate. Baud.
1.5. Yang unipolar ni 1.5, polar ni tadi 1.5, NRZ ni 1.8. ME tadi 1.5 ke berapa, lebih daripada 1. Dalam kes Manchester ni signal sama dengan R 0.5, N dia 9 bagi dengan 0.5 dapat 4.5 dapat 18. 18. 18 baud. 18 baud ataupun 18 signal rate. Signal rate ni ialah baud. Baud. Sama juga differential. Okay, so itu kalau nak kita dapatkan hubungan macam mana data elemen dengan signal elemen dan juga untuk dapatkan baud rate dengan data rate yang banyak ni. Calculate the baud rate, signal data rate ialah awak N per R. Oh sorry. Awak kena guna data 4000 ni. So mana sekarang S, awak mula-mula cari R. R dalam kes unipolar R sama dengan 1. So S sama dengan 4000 bagi dengan 1 adalah sama dengan 4000 baud. Yang polar pun sama juga 4000 baud. Ammeter pun sama 4000 baud. ME pun sama 4000 baud. Tapi dalam kes Manchester 4000 bagi dengan 0.5 bersama dengan 2000 baud. Differential pun sama dengan 2000 baud. Faham Ajmal? Faham doktor. Okey. Kalau Ajmal faham, saya consider yang lain pun faham lah. Boleh Kalau awak tak bersuara kata tak faham, saya consider semua faham Baik, note for long distance transmission, bandwidth is important, bipolar coding is used. Okay, untuk long distance transmission, bipolar coding. Okay, maklumat ni, awak akan bawa kepada maklumat yang dekat nota ni, awak akan bawa ke dalam chapter IoT nanti. Okay, for short distance transmission, dia menggunakan Ethernet. Dia menggunakan Manchester coding lah kebanyakannya. Okay, dalam Ethernet, dalam IoT, dia ada protokol. Dia ada dia ada apps, macam-macam app lah. Ada Bluetooth. Dia bukan panggil apps, dia panggil teknologi yang diguna tu macam-macam lah. Bluetooth lah, ZB lah, Wi-Fi lah, LoRa lah, WAN lah, apa semua tu. So maklumat-maklumat yang ni digunakan di dalam teknologi tu Okay, bipolar coding is used untuk short distance dengan perbezaan ni lah antara long distance dengan short distance. So macam mana nanti dalam IoT awak akan disuruh memikirkan teknologi apa yang sesuai untuk long distance dengan short distance. Dan awak diminta untuk menyenaraikan dan buat dalam table dan cari maklumat berkenaan setiap teknologi tersebut. Okay, so sekarang exercise ni awak kena buat. Buat exercise ni, buat seperti mana yang macam ni untuk exercise ni dan dapatkan dia punya baud rate. Dalam kes ni dia bagi R sama dengan 1 untuk all the cases. Dia bagi R sama dengan 1 dan BP adalah positif negatif 5 volt. Okay. Okay, so jadinya awak kena buat latihan ni supaya awak boleh selesaikan quiz nanti. Nanti saya akan setkan dalam kalam quiz dan awak kena selesaikan untuk chapter ni. Okay, boleh? So kita habis kat sini. Ada apa-apa soalan? Saya nak tanya yang tadi pasal apa tu? Yang exercise tadi 4,000 tu. Okay. Yang tu saya cakap pasal dia punya number of data element bahagi dengan number of signal element. Kiranya kalau macam kita assume kita nak dapatkan baud rate, kalau untuk semua sekali ambil 4,000 bahagi dengan 9/6 lah kalau macam nak ambil semua. Tak, 9/6 tu dia punya R kan. Kalau kita ambil R. semua. Kalau kita ambil semua maksudnya kita bahagi je lah kan, macam satu yang saya cakap tadi, bahagi 1. Macam tu.
No, bermakna sekarang kalau dalam kes kita cari satu-satu, kalau R tu adalah lebih daripada 1, kita ambil sebagai 1. Mana 9.6 tu sama dengan 1.5 kan? Bila R tu lebih daripada 1, kita akan consider R tu adalah 1. Kita ambil terus je lah, sebenarnya nilai 1 tu kita assume je lah 1. Ya, sebab dia lebih. Daripada calculation tu kita kira dia lebih. Kalau dia kurang, kita ambil nilai kurang daripada 1. Okay. Okay, boleh? Boleh. So, bila lebih daripada 1, kita akan ambil nilai 1. R tu adalah sama dengan 1. Bila kurang daripada 1, kita ambil nilai dia tu. Yang kurang daripada 1. Tapi kebiasaannya R tu adalah sama dengan 1 ataupun 0.5. Kebiasaannya lah. Maksudnya Standard, dia tak boleh standard. jadi ni lah sir. Tak boleh jadi 2, tak boleh jadi 3. Ya, dia tak boleh jadi 2, dia tak boleh jadi 3. Okay. Alright, so ada lagi? Tapi dalam exercise ni dia dah set dah, R tu adalah sama dengan 1. Bermakna walaupun awak kira berdasarkan data elemen dengan signal elemen, awak dapat mungkin bukan 1, mungkin lebih, mungkin kurang, tapi dia dah setkan kat sini lah R sama dengan 1. Okay, ada lagi? Afiq okay, Danish, Daniel okay? Okay sir. Okay, so kita berhenti dulu kat sini. Sebelum tu, saya ada suruh awak buat exercise ni kan? Saya suruh buat dua-dua kan, sama ada kita panggil standard PCM system ataupun folded binary PCM system kan. Dan awak sebelum awak selesaikan yang ABC ni, awak tambah dekat bahagian A, maknanya awak anjak yang A ni jadi B. Awak letak A tu, awak dekat situ saya tambah soalan kata saya nak semua all the value of the sampling value of the sampling time interval, sampling value, sampling, quantization value dan coding. Bermakna bila ada soalan tu, awak kena buat start daripada awal lah. Awak kena cari dia punya FS dia berapa, time interval dia berapa, kemudian dia punya yelah, maknanya saya suruh awak dapatkan semua nilai ni, sample value, quantize value dengan PCM code. Untuk mendapat value-value ni awak kena start daripada awal. Okay. Dan awak boleh guna gelombang ni, sinusoidal ni sebagai awak punya rujukan untuk buat result, awak dapatkan jawapan dia. Okay. So soalan tu berdasarkan kepada ni, berdasarkan kepada untuk cari all this result. Alright, untuk dapatkan all the result, you kena buat table ni. Okay, nak dapatkan result, nak dapatkan all this result, you kena buat table ni. Dan awak juga kena cari dia punya FS, TS, delta V. Delta V tu apa? Quantization interval. Kan? Kena dapatkan TS, FS, quantization interval dan sebagainya. Okay. Quantization interval dan VO dia berapa apa semua So yang tu kena tunjuk. Awak kena start dengan contohnya dia start dengan sini. L dia berapa, quantization level dia berapa, interval dia berapa, FS dia berapa, TS dia berapa, semua tu kena tunjuk. Ini baru awak dapat table ni. Bila dah dapat table ni, baru awak dapat table ni. Baru awak akan dapat table yang ni. Dan bila dah awak dapat table yang ni, baru awak akan dapat tuliskan all this code start daripada 2.5, mana start daripada 0 hingga 2.5, start daripada atas sampai bawah, awak tulis kat bawah ni. Okay, itu dia punya prosedur untuk menjawab exercise ni. Dan yang lain-lain ni awak refer pada solution lah. Atau awak boleh juga untuk confirmation,
Okay, nak dapatkan kira dynamic range, kemudian nak dapatkan minimum number bit use, resolution tu berapa. Okay. So all this awak kena refer dalam internet juga untuk confirmation kepada dia punya equation. Okay, boleh? Faham Ada soalan? Tak ada soalan, kita berhenti sampai sini. Sir, quiz tu saya nak buat bila? Saya punya hajat dalam minggu ni, tapi kalau selagi saya tak inform apa-apa dalam kalam, kalau saya tak inform apa-apa, dia akan anjak ke minggu depan. Tapi saya punya niat memang nak buat dalam minggu ni. Okay, sir. Okay, terima kasih. Ada apa-apa? Tak ada apa. Terima kasih dan salam sejahtera. Thank you, sir. Terima kasih, Doktor. Thank you, sir. Thank you, sir.